Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tajuk perbincangan kita, perkongsian yang kita akan berkongsi pada kali ini adalah At-Tahzir min sabbil walidain, iaitu larangan memaki ibu bapa. Larangan memaki ibu bapa. Okey, kita ambil daripada sepotong hadis, iaitu An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi? Qala yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu. Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Okay, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya antara sebesar-besar dosa, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang itu melaknat ibu bapanya sendiri. Macam mana melaknat ni? Lantas ada orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah seseorang itu boleh melaknat ibu bapanya sendiri? Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, seseorang itu memaki ibu bapa orang lain, lalu orang itu memaki ibu bapanya, dan dia memaki ibu seseorang, lalu orang itu memaki ibunya. Okey, daripada hadis ni secara ringkasnya kita boleh apa yang kita boleh pelajari adalah antara dosa-dosa besar tu adalah dengan melaknat ibu bapa sendiri. Macam mana kita sayang mak ayah kita, tapi kita pergi mengata mak ayah orang lain. So bila kita mengata yang buruk-buruk tentang mak ayah orang lain, orang tu pun balas balik. Dia balas balik dengan kata-kata makian ataupun cercaan, ataupun dia kata yang benda-benda yang tak elok lah pada mak ayah kita. Itu maksudnya kalau kita maki ayah orang, sama dengan kita maki ayah sendiri. Kalau kita maki mak orang, kita sama dengan kita maki mak sendiri. Kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita, tapi kita pergi maki mak orang lain tu, dan dia balas tu seumpama macam kita merendah-rendahkan ataupun kita bercakap yang tak elok tentang mak ayah orang lain, ibu bapa orang lain, maka dia terpalit kepada ibu bapa kita. Seperti kalau kita hina mak ayah orang lain, sama macam kita hina mak ayah kita sendiri. Okey, kemudian kita tengok ma'anil kalimat. Okey, yang pertama al-kabair, al-ismul kabir, iaitu dosa besar. Yal'ana al-ibtiadu minallah, iaitu berpaling daripada Allah. Yasubbu asyatmu, memaki ataupun mengumpat. Okay, syarahul hadis, huraian hadis secara ringkas. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabbal walidaini wa tasabbuba fi sabbihima min afradi uquqil walidaini wala khilafa fi anna al-uquq min al-kabair. Okay, Nabi mengkhabarkan kepada kita melalui hadis ini bahawasanya memaki ibu bapa adalah memaki ibu bapa ataupun mengumpat ibu bapa ataupun menghina ibu bapa adalah sebahagian daripada menderhaka kepada kedua ibu bapa, dan tiada khilaf dalam kalangan ulama bahawasanya menderhaka kepada ibu bapa ni adalah dosa besar. Wa anna min ali fi'lihi ila muharramin yahrumu alaihi dzalikal fi'li wa illam yaqsud ila ma
yahrum. Dan siapa yang melakukan perkara yang dilarang itu, maka haram baginya melakukan perkara tersebut walaupun dia tidak bermaksud untuk melakukannya. Dalam pelajaran ni maksudnya tadi kita melakukan perkara yang haram. Kalau kita tak suka orang maki ibu bapa kita, maka kita jangan maki ibu bapa orang lain. Okey. Kerana benda tu adalah termasuk dalam dosa besar. Okey, hukmu sabbul walidain, syatmul walidain min akbaril kabair. Hukum memaki ibu bapa ataupun menghina ibu bapa adalah daripada sebahagian daripada dosa-dosa besar. Okey. Kemudian mas'uliyatul abna'i nahwal walidain, tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Yang pertama, ihtiramahuma wala tasi'u ilaihima, menghormati keduanya dan jangan menyinggung perasaan mereka. Yang kedua, adamu raf'is saut, jangan meninggikan suara terhadap mereka. Dan yang ketiga, at-ta'amulu mahuma bil kalimati thayyibah, bercakap dengan mereka dengan kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang maki hamun, guna istilah-istilah yang elok. Okey. Kalau dia orang ada salah pun, fikirkan ayat yang paling berhikmah untuk kita tegur. Okey, hukukul walidain, hak-hak kedua ibu bapa. Yang pertama, ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah, iaitu mentaati mereka, mentaati keduanya dalam perkara yang bukan ke arah maksiat kepada Allah. Kena hormat selagi mana suruhan mereka tu tak langgar perintah Allah, bukan ke jalan maksiat, kena ikut. Ikramahuma wa talabur ridha, dan memuliakan mereka dan kita nak keredaan mereka. Okey, al-kalamut thayyib bihima, bercakap dengan kata-kata yang baik dengan mereka, kedua ibu bapa. Okey, seterusnya, uqubatus sabbul walidain, hukuman ataupun balasan bagi mereka yang memaki ibu bapa. Zalla sahibuhu amaman nas fid dunya, iaitu diri akan terhina di hadapan manusia di dunia. Di dunia ni pun kita dah rasa terhina. Orang akan pandang serong terhadap kita. Orang akan tengok kita ni dengan apa? Seorang yang berdosa lah. Orang takkan hormat. Dan yang kedua, sakhtun wa aibun fil akhirah, dan mendapat balasan dan keaiban di akhirat. Mendapat balasan yang buruk di akhirat. Okey, seterusnya, limaza azamal Islam makanatil walidain. Kenapa Islam ni meninggikan darjat kedua ibu bapa? Yang pertama, li'anna Allah qarinat tauhid wal ubudiyah bil ihsan lil walidain. Kerana Allah mengukur tahap ketauhidan dan perhambaan tu dengan cara macam mana kita berbuat baik terhadap kedua ibu bapa kita. Dan yang kedua, waridallah fi rida'il walidaini wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Redha Allah adalah bersama dengan kedua ibu bapa, redha kedua ibu bapa kita, dan murka Allah tu adalah berdasarkan murka ibu bapa. Apa yang mak ayah kita redha dengan kita, maka Allah akan redha. Dan apa yang mak ayah kita murka pada kita, maka kita akan mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir, ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama, ayyabta'idal insan anil ghadab, iaitu perlunya menjauhi diri kita daripada sifat marah. Kan sebab berlakunya kita letakkan dalam diri kita ni dalam keadaan yang selalu ada sifat marah, inilah yang membuatkan kita rasa nak maki. Kan? Bergaduh dengan orang sikit, maki mak ayah dia, maka dia pun akan balas dengan makian balik. Pada masa tu sama je dosa dia dengan dosa kita tu. Walaupun kita maki mak ayah dia,
dosa tu terpalit seolah-olah kita memaki ibu bapa kita sendiri. Sebab Islam meletakkan darjat yang tinggi kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, annal la'na muharramun wa huwa min kabair. Memaki itu adalah haram dan ianya adalah daripada sebahagian daripada dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, fihi dalilun ala azami haqqil abawain. Dalam hadis ni adalah dalil tentang ketinggian darjat kedua ibu bapa. Dan yang keempat, kaful lisan alal azza. Ini kita boleh kaful lisan alal azza ni kerana mulut badan binasa. Okey, itu adalah pengajaran daripada hadis yang kita share hari ni. Semoga dengan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Selalulah kita untuk berdoa kepada ibu bapa kita. Pada yang masih mempunyai ibu bapa, berbuat baiklah pada mereka. Masih ada peluang ni. Dan kalau yang dah tidak mempunyai ibu bapanya dah meninggal macam saya, selalulah kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tambahlah apa-apa doa yang lain untuk Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita dan Allah tempatkan mak ayah kita di tempat yang paling hebat. Lapangkan kuburnya kalau yang dah meninggal dunia, dan kita jumpa dengan harapan kita dapat jumpa dengan mak ayah kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.